siapa DJ anda untuk kali ini. Okey Maria, kita mulakan cerita sekarang juga ya. Ini keempat remaja dengan satu yang kurang remaja yang selalu tersangkut di sana sini. Terjadi jadi berkali-kali bagai besi berani lekat di peti besi. Bukan ini bukan dicari, tapi tak pasal-pasal banyak pula yang terjadi. Mak dah pesan, ayah dah bilang, kalau tersangkut lagi pandailah jawab sendiri. Lili tak tahu nak rap. Kalau mulut tersampur jangan marah-marah Lili tau. Syafiq, mana Syafiq? 2, 3, kucing berlari. Mana nak sama si kucing berlari? Bukan Taufik atau Syafiq, bukan Pasik atau Fidi. Cili-cili padi, kumpulan kami, senti-senti pagi, pandai jaga diri. Cili-cili padi, gelaran kami, sampai sini saja cerita kami. Rasa-rasanya kita nak interview siapa. Kalau tengok cerita tu, cerita yang kita memang membesar dengannya lah. Betul. Seronok masa kecil-kecil kita tengok cerita tu. Yes, dan sekarang di talian kita bersama dengan Tam. Seorang pelakon pengarah. Kita ada Tam Suhaimi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar? Baik Tam Tam, boleh Tam? Request rap sikit Tam, cili padi tu. nak dengar, teringin nak dengar. Alamak, dah lupa dah. Daripada dulu teringin sampai Itu. sekarang tak pernah dengar tu kalau yang live punya. Tapi masalahnya Lupa dah Alamak. Tam ni, bukan Tam sajalah. Pelakon cilik lama ni. Kalau kita tengok sekarang kan, macam Bel tadi, Tam tadi, tak telan usia wajah orang. Tengok muka yang tu. Ini rahsia-rahsia yang kita nak kongsi juga kita sebenarnya. boleh tanya jugalah pasal tips penjagaan tu kan. Wah. Tips penjagaan. Okey, Tips tapi nak penjagaan. tanya Tam dululah Tam Macam mungkin ramai yang mengenali Tam daripada kecil sampai sekarang kan. Tapi mungkin ramai lagi yang masih belum tahu sejak usia berapa tu sebenarnya Tam mula berlakon. Saya mula melibatkan diri dalam industri lakonan ni seawal umur 7 tahun pada tahun 1986 bersama TV3. Samalah 1986. Sama dengan Bel lah, saing-saing lah. Saing-saing, yes. Alright. Tapi masa mula tahun 86 tu memang untuk cili padi ni ke? Bukan. Tahun 86, lakonan pertama saya adalah sebuah produk drama bangsawan untuk TV3. Bertajuk Nur Islam, saya ingat lagi. Wow. Okey, Tam. Macam inilah. Kalau kita sebut je nama Tam Suhaimi ni, memang tak lari lagi dengan drama yang pernah menjadi fenomena satu ketika dahulu. Betul. Cili Padi kan. Mungkin Tam boleh berkongsikan sedikit bersama kami dengan penonton Borak Kopi Tiam. Waktu fenomena Cili Padi tu dengan Tam masih muda dan sebagainya, apakah momen-momen yang paling Tam tak boleh lupa sebagai pelakon cilik waktu tu? Saya rasa Cili Padi tu antara saya punya the big break lah juga. Sebab saya rasa itu adalah antara satu TV series yang orang kata dia punya penceritaan tu tentang kanak-kanak dan remaja kan. Dan saya dapat bekerja dengan pengarah yang saya rasa masa tu yang semua orang nak bekerja dengan dia, yang baru di interview sebentar tadi, Aziz Imam Osman. Jadi bila Abang Long tu macam offer bagi saya tu satu peluang yang besar lah. Dan saya dapat bekerja dengan semua yang ada di situ. Semua saya rasa macam ketika itu semua masing-masing dah membina nama lah, seperti Kak Melissa, Abang Jafar On, Nasri dan sebagainya kan. Jadi saya rasa salah satunya saya rasa kenapa Cili Padi itu dekat pada penonton adalah kerana pada ketika itu Cili Padi antara yang terawal bertemakan sebuah siri kanak-kanak. Jadi pada itu tak ada kan masa itu kan banyak tentang siri dewasa, drama dan sebagainya. Jadi bila pertama kali ada siri kanak-kanak, jadi orang yang semua boleh relate because it's a family kind of penceritaan ni kan. Tam, tapi itulah kiranya Cili Padi ni antara batu loncatan untuk nama tu jadi lagi besar kan. Tapi seawal usia berapa tu masa dalam Cili Padi tu, bila dah jadi cukup terkenal tu, macam mana penerimaan tu bila keluar orang semua berkejar-kejar ke, berlari nak ambil sign, nak ambil gambar semua time tu? Alamak, saya rasa antara pengalaman saya yang saya rasa macam agak wow lah ketika itu, ada 2 bas sekolah berhenti depan rumah saya untuk berjumpa. Atau saya rasa itu antara momen yang saya rasa macam saya tak boleh lupa lah. Berhenti depan rumah? Dia nampak dan dia 2 bas sekolah tu berhenti depan rumah saya. Ini lawatan sambil belajar ke ni? Bukan, dia nak pergi sekolah sebenarnya. On the way, tapi ternampak tu dia berhenti tu. Aduh, Nak time tu. 2 bas berhenti depan rumahnya. Okey Tam, sambil kita kita dah borak tentang kerjaya Tam sebagai seorang pelakon, fenomena Cili Padi dan sebagainya. You were doing very good, very well
waktu tu dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah. Tam ada keluarkan satu statement di mana Tam ada katakan bidang lakonan bukan lagi bidang Tam. Kenapa? Saya rasa satu sebab fizikal saya. Sebab badan saya ni macam kecil kan. Jadi kalau nak bagi sekarang ni saya rasa memang sepanjang pemberbitan saya ni watak bapak tu memang saya tak pernah dapat lah. Jadi saya rasa saya rasa macam untuk umur sekarang ni, umur saya dah nak mencecah 42 tahun. Jadi kalau masih lagi diberi watak seperti pelajar kolej dan sebagainya, saya rasa dia dah macam agak tidak sesuai dengan saya lah. Jadi bila saya pun dah daripada transition daripada pelakon tu, saya dah bergerak di belakang tabir sebagai penulis dan kini pengarah. Jadi saya rasa macam saya lebih selesa lah. Tapi walau bagaimanapun saya rasa pada tahun lepas Abah Aziz ada panggil saya berlakon juga. Maksud saya kalau masih ada watak yang saya rasa bersesuaian dengan umur saya, dengan karakter yang diberikan tu bersesuaian dengan umur, insyaAllah saya akan meneruskan jugalah lakonan. Dia bukanlah terus tinggalkan. Faham. Bukannya terus tak nak mengikut berlakon. karakter yang bersesuaian. Betul. Tapi sebenarnya kalau nak tahu, kalau rasanya ramai tahu juga macam Tam kan sekarang ni kerja di belakang tabir pengarahan, mengarah ada beberapa drama juga yang saya pun pernah tengok drama light komedi tu. Memang jiwa tu sebenarnya memang ada masa zaman-zaman berlakon tu dah dapat jiwa rasa nak kena mengarah lah pula ni, ataupun itu sebagai career advancement ke macam mana? Saya rasa sebab pemberbitan saya nak katakan separuh kehidupan saya tu berada di lokasi penggambaran. Jadi saya rasa masa pada tahun 2014-2015 macam tu, ketika saya tengah terlibat dengan sitcom Dunia Anita. Jadi Abah Aziz tu tiba-tiba dia cakap skrip untuk episod ni aku nak kau tulis. Jadi saya ambil tu sebagai cabaran lah. Jadi daripada situ saya bermula dengan penulisan skrip. Lepas tu saya dapat bila saya dapat tawaran untuk jadi penolong pengarah, saya pernah jadi penolong pengarah untuk Abah Aziz Zaman Osman, Kak Melissa Saila, Kak Armah Fatimah, Abang Badah Haji Azmi. Jadi itu antara pengalaman yang saya kutip lah. Nama-nama besar tu. Nama-nama itu hebat. Jadi saya berterima kasih juga pada mereka-mereka inilah kerana memberi kepercayaan kepada saya kan. Jadi daripada situ saya rasa macam saya rasa saya menyukai dan saya berminat, dan saya rasa itu adalah satu kerjaya yang saya rasa tak patut saya tinggalkan begitu sajalah. Jadi kesinambungannya itu daripada lakonan ke penulisan ke pengarahan. Dua benda yang berbeza diarahkan dengan mengarah. Tam lebih senang yang mana? Apa dia? Diarahkan dan mengarah. Kan jadi pengarah, mengarah. Berlakon diarahkan. Lebih selesa yang mana? Saya rasa dia kedua-dua tu memberi, saya tahu jawapannya agak klise lah, tapi dua-dua tu memberi kepuasan yang berbeza lah. Bila kita mengarahkan tu, dia tanggungjawab kita tu lebih besar. So kita punya fokus tu bukan sekadar pada lakonan, skrip dan kita punya sparring partner, dia lebih kepada menyeluruh lah. Tapi dia macam keseronokan tu macam bila kita sebagai kerjaya sebagai lakonan pun, bila kita menonton aksi kita di kaca TV atau di layar perak, bagi saya itu ada satu kepuasan. Tapi bila kita mengarah, keseluruhan tu dia akan membuat kita lebih macam teruja dan rasa seronok, rasa bersyukur, rasa yang ada perik jerih yang sepanjang proses pengarahan itu berlaku kan, penggambaran itu berlaku. Jadi tapi dia dua-dua adalah pengalaman berbeza dan pengalaman yang memujakan lah keduanya. Kepuasan yang berbeza lah kiranya. Ya, betul. Alright. Terima kasih banyak Tam, kerana berkongsi segala pengalaman, dan semoga karier sebagai seorang pengarah, penulis skrip semua akan menjadi luar biasa buat terus Tam, lagi insyaAllah. besar. Ni yang kalau yang ke depan next project ni, kalau ada pengarahan nak pakai tiang elektrik ke pokok-pokok, kita orang boleh. Mana tak tahu saya boleh jadi big break saya tu untuk okey. Ingat muka saya Okey, terima kasih Tam Terima kasih Tam. Stay safe.